Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia, rahmat, kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Pada ayat Quran yang saya yakin semua daripada kita hafal, yang selalu kita baca ketika mana kita buat tahlil dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala menyebut, kalau kita selalu baca dan kalau tuan-tuan perhati dia punya tafsir ataupun terjemahan daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi. Demikian Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu, la raiba fi, tidak ada keraguan sanksi padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Satu orang yang dia pegang Al-Quran, yang dia membaca Al-Quran, yang dia mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia tidak akan berada di jalan yang silap, melainkan berada bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Kerana itu adalah huda, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita berdoa pagi tadi, kita berdoa selepas daripada semayang, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kebaikan kepada aku pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Minta petunjuk, minta berkat, minta buka ataupun pembukaan demi pembukaan, kebaikan demi kebaikan pada setiap hari. Di antara kebaikan ialah dengan kita membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman, yang mereka ini beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Orang Islam bukan sekadar mempercayai benda-benda yang ada di depan mata, juga percaya, beriman dengan benda yang luar daripada jangkauan akal fikiran manusia. Yang semua daripada orang beriman tidak pernah melalui, merasai, tetapi beriman terus dengan Allah, beriman terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman percaya bahawa adanya malaikah yang kita tidak nampak tetapi ada. Orang beriman percaya bahawa adanya azab kubur. Orang beriman percaya bahawa adanya
segala benda yang tidak nampak di mata manusia tetapi disebut oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita percaya. Wa yuqimus salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, adapun orang-orang yang beriman itu juga mereka mengerjakan sembahyang, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian kecil daripada harta, daripada rezeki yang kami kurniakan, yunfiqun, mereka infakkan pada jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka juga orang-orang beriman itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka, kepada kamu wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada mereka sebelum kamu. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita bukan sekadar beriman kepada Al-Quran, kita juga beriman kepada Taurat, kita juga beriman kepada Injil, kita juga beriman kepada Zabur. Bukan seperti agama yang lain, hanya beriman separuh, meninggalkan separuh. Percaya kepada Taurat, tinggal Injil, tinggal Zabur. Percaya kepada Injil, tinggal Al-Quran, tinggal Taurat, tinggal Zabur. Percaya kepada Zabur, tinggal kitab-kitab yang lain. Itu tidak termasuk daripada ciri-ciri orang yang beriman. Wa bil akhirati hum yuqinun. Allah Ta'ala sambung, serta mereka yakin dengan adanya hari kiamat, dengan sepenuhnya yang akan berlaku pada penghujung hayat hidup kesemua manusia. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala kata, dan merekalah orang-orang yang mendapat huda, mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pada pagi ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu hadis cerita tentang bagaimana satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia datang jauh daripada luar mai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak beriman dengan Nabi dan nak bertanyakan kepada Nabi tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Talhah bin Ubaidillah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd thair ar-ra'si yasma'u dawiyu sautihi wala yushfahu ma yaqul hatta dana fa idza huwa yas'alu 'anil Islam faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yawmi wa laylah faqala hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan qala hal 'alayya ghairu qala la illa an tatawwa'a qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini daripada Talhah bin Ubaidillah. Tuan-tuan, Talhah bin Ubaidillah ini satu orang sahabat Nabi
yang awal-awal, daripada kalangan yang awal masuk Islam. Sebagai riwayat kata dia antara sahabat Nabi yang nombor 8 masuk Islam daripada sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya dia daripada kalangan sahabat Nabi yang cukup awal, minas sabiqunal awwalun, antara sahabat-sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Bismillah. Talhah bin Ubaidillah, tuan-tuan, dia satu orang sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar ni jasa dia cukup besar. Dia bukan sekadar orang yang awal masuk Islam, tetapi dia juga antara jasa dia ajak kempen dan bawa sahabat-sahabat, kawan-kawan yang lain masuk Islam. Antara yang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar, Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Al-Arqam bin Abil Arqam. Semua nama-nama tokoh-tokoh yang kita sebut ni, tuan-tuan, semua sahabat-sahabat besar, berjasa besar, berperanan besar dalam Islam. Dan antara yang kita sebut pada pagi ini adalah Talhah bin Ubaidillah. Ketika mana di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengangkat Talhah bin Ubaidillah menjadi salah seorang daripada exco kerajaan negeri dia pada masa itu. Ketika mana dia menjadi khalifah, Talhah adalah orang yang turut sama menjadi orang yang penting dalam kerajaan Sayyidina Umar pada masa itu. Tuan-tuan, Talhah bin Ubaidillah wafat, meninggal dunia beliau ketika mana umur 62 tahun pada tahun 32 Hijrah. Dia meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah pada usia 62 tahun. Baik, kata dia, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Dia kata telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang lelaki. Dia kata tengah kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami nampak ada satu orang lelaki dia mai min ahli Najdin. Dia ni mai daripada satu negeri yang jauh. Dia mai daripada satu tempat yang jauh. Sehingga kan kata Talhah bin Ubaidillah, dia kata kawan yang mai ni Sa'ir ra'si, sehingga menampakkan kesan-kesan musafir jauh daripada ketika mana perjalanan dia tu nampak kesan. Tuan-tuan, kita pun cukup dah kalau kata musafir pergi buat umrah, naik Saudi Airlines, naik mas ke, naik apa pun yang kita naik kapal terbang pun pada dah. Kita pi tu, kita makan dengan 3 kalinya, tidur sat, pi malam sampai esok pagi, bangkit-bangkit rambut bercabang dah. Tu kita pun. Tu terahak mudah ni. Kawan yang mai ni dalam keadaan perjalanan dia yang jauh, mai dengan unta, mai dengan kuda, dengan panah terik, dengan padang pasang yang dia rentah, yang dia lalu. Kesan di muka, di kepala wajah dia tu nampak, kata sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni nampak yang kata kawan ni dengan berdebu badan dia, dengan kepala dia, dengan rambut dia, nampak memang perjalanan yang dia lalui itu perjalanan yang cukup jauh. Maka Talhah kata, kawan ni dia mai, dia kata yasma'u dawiyu sautihi wala yushqaf wala yufqahu ma yaqul. Sehingga kan bila dia bercakap dengan Nabi, kami ni tak berapa dengar, oleh kerana suara dia ni nak mai macam serok-serok, nak mai macam suara dengar tak dengar ni, kami ni tak dengar suara apa benda dia bercakap. Kami tak pasti apa benda dia bercakap, apa benda dia pergi menghadap Nabi, duduk depan Nabi bercakap, kami tak berapa nak dengar, tak faham apa dia cakap. Bila musafir jauh, panas terik ni menyebabkan kawan yang tadi tu, musafir tadi tu, ganggu suara dia.
Suara dia tu nampak macam terganggu sebab perjalanan dia tu jauh. Nampak susah payah dia main menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dana, kata sahabat Nabi ni, bila kami duduk dekat dengan dia, baru kami dengar apa dia, fa iza huwa yas'alu 'anil Islam. Rupanya kawan tadi tu dia main jauh, dia tanya pasal Islam. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi. Jauh perjalanan tu mai kerana nak tanya Islam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lah ni mudah tuan-tuan. Kita nak mengaji Islam, masjid nu ada, masjid ni ada, kawasan nu ada, kawasan ni ada. Kita cuma atok saja mana tempat kita nak pi, mana orang kita berkenan, kita berasa selesa dengan dia, seronok ambil ilmu daripada dia, kita buat. Sahabat Nabi dulu tuan-tuan nak rentas tu dengan perjalanan yang jauh, dengan kesukaran yang payah, dengan segala macam mehnah ujian nak sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana nak tanya Islam. Malam tuan-tuan, bila sahabat-sahabat, bila daripada kalangan kita, anak-anak kita, masyarakat kita, Islam dah ada dah di kawasan kita, di tempat kita, di masjid-masjid berkaitan dengan rumah-rumah kita, tapi tak ramai orang yang cari Islam, tak ramai orang yang nak mendalami ilmu-ilmu Islam. Sahabat Nabi tuan-tuan, kita tengok macam mana yang kata dia melalui perjalanan jauh, semata-mata yas'alu 'anil Islam, tanya pasal Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kawan yang jauh ni dia tanya Nabi, apa dia tentang Islam ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada dia. Nabi kata, khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Nabi kata yang kata Islam tu ialah kamu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Nabi bagi satu benda yang ringkas kepada sahabat ni. Nabi kata yang kata Islam itu yang pertama sekali, nombor satu, Nabi kata kamu kena semayang. Semayang itu adalah semayang yang 5 waktu. Tuan-tuan, maksudnya apa? Nabi nak bagi penegasan, kok mana pun semayang ni dia tak boleh nak tinggal, tak boleh nak miss. Ini yang kita nak latih anak-anak masyarakat kita. Apa benda hang buat pun, apa benda hang kerja pun, apa benda hang lakukan pun, semayang kok mana pun kena usaha buat, jangan tinggal. Biar hang tengah buat apa pun, semayang itu pastikan menjadi benda yang utama. Maka Nabi kata kepada kawan tadi ni, Nabi kata yang Islam pertama itu apa dia? Khamsu salawat, hang sembahyang 5 waktu, fil lail wa lailah, fil lail, fil yaumi wa lailah, pada siang hari, pada malam hari, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Bila kawan tadi dia dengar macam tu, dia tanya kepada Nabi, hal alayya ghairaha? Yang kata semayang ni yang tu saja ke Rasulullah? Tak ada ke atas aku ni selain daripada tu diwajibkan kepada aku? Maka Nabi jawab kepada Nabi kata, la, tak ada dah. Yang semayang yang wajib, yang bagi kamu yang wajib hanya 5 waktu tu saja. Tuan-tuan, sahabat ni dia tanya tu seolah-olah dia berasa macam sikit. Dia kata 5 ni sikit. Betul ke 5? Ada lagi ke semayang lain yang wajib? Kok boleh tambah, kok nu tambah, kok ni top up, kok nu top up, kok ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tak ada. Illa an tatawwa'a, melainkan yang ada yang lain tu semua sunat-sunat belaka. Terpulang kepada hang nak buat qabliyah, hang nak buat ba'diyah, itu terpulang kat hang. Terpulang kat hang nak tambah lagi, hang nak semayang lagi witir, hang nak semayang lagi tahajud, hang nak semayang lagi duha, hang nak semayang lagi sunat tu sunat ni, terpulang kepada hang. Tapi yang wajib mesti hang buat, tak boleh kurang, tak boleh tambah, adalah 5 waktu. Kok hang berasa rajin subuh tadi nak buat bagi jadi 4, tak boleh. Sebab itu yang wajib, yang mesti hang ikut turutan dia, tak boleh tambah, tak boleh kurang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sambung. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu Ramadan. Nabi kata yang keduanya ialah kamu berpuasa pada bulan Ramadan.
sebulan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Bila kawan yang tadi tu dengar, dia tanya lagi, hal alayya ghairuhu? Hal alayya ghairuhu? Ada lagi ke selain daripada sebulan yang tadi tu? Daripada 12 bulan kami jalani hidup kami setahun-setahun ni, takat sebulan tu je ke yang kami kena puasa? Tanya kawan tadi tu. Maka Nabi SAW, bila kawan tu tanya, takat tu je ke, kami tak payah tambah, kami tak payah buat lagi ke yang lain? Nabi kata, la. Qala la. Nabi kata tak payah dah. Illa an tatawwa'a, kecuali puasa-puasa sunat yang lain itu terpulang pada hang. Kecuali puasa-puasa yang lain ikut hang, mana hang nak tambah. Ada orang dia cari, dia semangat, dia tengok ada puasa-puasa yang lain, dia tengok ada puasa 6 selepas daripada Ramadan, dia ambil. Ada orang dia tengok puasa pada hari Ashura, galakkan Nabi buat puasa pada hari Ashura. Dan Nabi kata, aku kalau diberi kesempatan, kalau diberi peluang, aku akan berpuasa pada hari Tasu'a, pada hari yang ke-9. Dia buat. Ada orang dia puasa pada hari Arafah. Nabi kata itu semua puasa yang tak wajib. Yang wajib hanya puasa pada bulan Ramadan. Kata Nabi kepada kawan yang tanya tentang Islam tu. Maka Nabi SAW sambung lagi. Nabi kata, wa qala wa dzakara lahu Rasulullah SAW az-zakah. Dan Nabi sebut lagi kepada dia, Nabi kata yang ketiganya apa dia? Kamu kena buat keluar zakat. Cukup haul, cukup nisab, cukup tempoh, cukup masa, cukup harta kamu wajib keluar zakat dalam kadar yang tertentu. Kamu bela binatang unta, kamu bela binatang tu, kamu bela ada tanam-tanaman, maka wajib kamu keluarkan zakat. Maka Nabi SAW ditanya lagi oleh sahabat tadi, hal alayya ghairuha? Ada lagi kalau lain daripada tu? Maka Nabi kata, la illa an tatawwa'a, kecuali yang lain-lain. Kalau hang banyak harta sekalipun, semua hang kata nak keluar zakat, dia tak jadi semua zakat. Yang diwajibkan dengan kadar dia, selebih daripada tu jadi sedekah, jadi hadiah, jadi infak, jadi hebah, jadi macam-macam. Jadi kamu bersedekah selain daripada harta yang wajib kamu zakat. Yang dizakatkan hanya pada banyak tu sahaja. Kata Nabi pada sahabat yang tanya mai daripada jauh tentang Islam tu. Maka selepas daripada tu tuan-tuan, fa'adbara rajul, dia pun berlalu pi, dia bangkit, dia pi. Wa huwa yaqul, dalam dia duduk jalan pi tu, dalam dia duduk jalan sambil dia bangkit, dia duduk jalan pi tu tuan-tuan, dia kata apa? Wallah, dia kata demi Allah, la azidu ala hadha wala anqus. Dia kata demi Allah, dia kata sesungguhnya aku tidak akan menambah atas apa yang Nabi sebut ini, wala anqus, dan aku tidak akan kurang. Aku akan buat semayang 5 waktu bagi elok, aku akan puasa sebulan bagi elok, aku akan buat zakat kalau aku ada harta bagi elok. Kata dia dalam perjalanan sambil-sambil dia bangkit untuk balik tu. Nabi SAW yang perhati kelaku dia, yang dengar apa dia kata, maka Nabi sebut, Nabi kata, qala Rasulullah SAW aflaha in sadaqa. Nabi kata berjaya kawan ni. Nabi kata berjaya budak ni. Nabi kata in sadaqa, kalau betul benar apa yang dia kata, apa yang dia nak buat tu. Nabi kata betul dia ni jadi orang yang berjaya. Nabi kata dengan semayang yang dia jaga, dengan puasa yang dia buat, dengan zakat yang dia keluarkan, Nabi kata betul-betul dia perform, dia buat apa yang Nabi kata tadi, walaupun 3 benda tu. Nabi kata maka dia tu aflaha, Nabi kata orang yang berjaya kalau betul dia sungguh buat macam yang Nabi katakan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, dalam satu hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya abdallah, hadha khair, faman kana min ahli salah du'iya min babis salah,
wa man kana min ahli jihad min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu qala bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fahal yad'u ahadun min tilkal abwab kulliha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa arju an takuna minhum. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man anfaqa zaujain fi sabilillah. Nabi kata siapa-siapa yang dia menginfakkan zaujain. Zaujain ni bukan dua orang isteri. Zaujain ni Nabi kata siapa yang menginfakkan sepasang binatang untuk kegunaan waktu perang. Waktu nak jadi perang, waktu nak dekat perang, dihimpunkan harta-harta untuk nak buat kegunaan perang. Nabi kata siapa yang dia infakkan sepasang, sama ada sepasang tu unta ke, lembu ke, kambing ke, ayam ke, seekor jantan, seekor betina, infak pada fi sabilillah. Nabi kata apa? Nudiya min abwabil jannah. Nabi kata orang yang dia beri keperluan jihad macam tu kepada orang-orang Islam, Nabi kata, maka akan diseru dia ni pada semua daripada pintu-pintu syurga. Syurga akan panggil dia, pintu-pintu syurga akan keluar dia, akan panggil dia, akan ajak dia masuk. Syurga ni ada banyak tuan-tuan. Syurga ni ada banyak. Maka setiap daripada pintu-pintu syurga tu, semua duk panggil dia mai. Semua duk panggil dia, semua mailah masuk sini, mailah ikut pintu ni, mailah masuk sini, mailah ikut pintu ni. Pakak panggil, ya abdallah, hadza khair. Pintu ni kata, wahai hamba Allah, pintu ni baik, pintu ni baik, pintu ni bagus ni. Mailah masuk kot pintu ni baik, pintu ni bagus. Pi pula depan sikit lagi, pintu ni pula kami panggil, mai masuk kot sini, mai masuk kot sini. Lajak pi pula dekat depan sikit lagi, pintu ni pakat duk panggil. Semua pakat duk keluar nak ajak masuk orang-orang yang baik ke dalam pintu-pintu syurga. Tuan-tuan, maksudnya apa? Nak habaq kata orang yang baik bila dia dah nak masuk syurga, tuan-tuan, dia ni most welcome. Sangat-sangat dialu-alukan semua pintu-pintu syurga berharap untuk dia masuk dalam pintu dia. Semua pintu ni duk keluar, duk ajak panggil, duk ajak panggil. Nak habaqnya apa tuan-tuan? Ceritanya nak habaq apa? Nabi SAW nak bagi spirit, nak bagi semangat. Nabi nak bagi semangat, Nabi nak bagi galakkan kepada sahabat-sahabat Nabi untuk nak buat kebaikan. Maka Nabi sambung, Nabi kata, faman kana min ahli salah. Nabi kata siapa-siapa yang dia ni ahli sembahyang, Nabi kata, kira dia ni dengan masjid ni kira memang lekat sungguh. Kira dia ni kalau orang kata tak ada dia di rumah, pergi cari di masjid. Oh, memang dia ni lekat sungguh dengan masjid. Dia ni dengan masjid, dia ni dengan sembahyang, tak boleh nak cerita bagi dah. Memang cukup dekat dia sampai orang kata dia ni semayang banyak sungguh. Dia ni semayang, memang semayang, memang kaki semayang, kita kata. Kan kita ni kalau orang banyak buat apa benda, kita masuk, kita jadi apa? Kita masukkan ayat kaki. Kaki tu, kaki ni, kaki nu. Kalau hak jahat dia masuk tai. Tai nu, tai ni, kan? Biasanya macam tu lah. Kalau dia tu kaki apa? Dia tu kaki berjalan. Suka berjalan, dia tu kaki berjalan. Kalau suka makan, dia tu kaki makan. Kalau suka semayang, dia ni memang jenis orang yang kaki semayang. Kira dengan semayang ni, kira memang jaga sungguh. 5 waktunya jangan habang. Hak sunat tu lagi topak tambah, hak di masjidnya lagi buat
Balik di rumah pun lagi tambah-tambah buat. Nak bangkit mai sementara nak main masjid pun buat lagi. Memang jaga sungguh. Nabi kata siapa-siapa yang dia min ahli salah, daripada kalangan orang yang ahli masjid, ahli sembahyang, Nabi kata du'aya min babi salah, Nabi kata maka pintu sembahyang akan panggil dia masuk. Orang yang kaki sembahyang, pintu sembahyang akan panggil dia masuk. Yang kata pintu ni dia kenal siapa ahli-ahli dia. Pintu tu akan panggil hang orang yang kaki sembahyang masuk ke dalam pintu sembahyang. Begitu juga Nabi kata wa man kana min ahli jihad, Nabi kata siapa yang dia daripada ahli jihad, dengar aja mana-mana panggilan jihad, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Fathu Makkah, perang macam-macam perang ni dia pantang dengar, Nabi kata maka dia ni pun Nabi kata du'aya min babil jihad, Nabi kata dia pun akan ikut pada mana-mana, dia akan dipanggil berdasarkan pintu jihad kerana dia suka berjihad. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wa man kana min ahli siyam, Nabi kata siapa-siapa yang dia puasa, yang dia berpuasa, yang dia ni ahli puasa pada bulan Ramadan, du'aya min babi salah, dia ni pantang dengar puasa. Macam kita sebut tadi, dia buat puasa ni tak kira waktu. Dia dengar Nabi bagi saranan, Nabi suruh, Nabi kata puasa sebulan 3 hari, dia buat. Nabi kata puasa Isnin Khamis, dia buat. Nabi kata puasa 6 lepas Ramadan, dia buat. Nabi kata puasa hari Tasu'a, hari Ashura, dia buat. Nabi kata puasa pada hari Arafah pun dia buat. Kira puasa sunat ni semua dia ni ahli puasa. Sampai teka-teka orang nak ajak, hang jom kita pergi makan sikit. Oh, dia kata minta maaf banyak, dia kata aku puasa. Dia ni min ahli siyam, Nabi kata orang yang ahli puasa. Maka bagi dia esok Nabi kata syurga ada pintu khusus min babir rayyan. Pintu tu nama dia apa? Ar-Rayyan, pintu Rayyan. Rayyan ni maksudnya apa tuan-tuan? Rayyan ni maksud dia kenyang, maksud dia puas. Kerana dulu di syurga, kerana dulu di dunia dia tahan lapang dahaga dia tahan daripada ikut nafsu kepuasan dia. Di akhirat pintu Rayyan tunggu kelui gamit panggil dia masuk melalui pintu tu, pintu yang dinamakan dengan pintu Rayyan. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wa man kana min ahli sadaqah, Nabi kata pula siapa-siapa yang dia ni jenis suka sedekah. Kira dia ni sedekah ni jangan habaq. Tang mana orang buat kutipan tu, kutipan ni, panggil yang nu, panggil yang ni, tabung tu, tabung ni. Pantang dia ni kira nak bagi sedekah. Dia singgah semayang di masjid mana-mana pun tak pernah lupa dia ni ambil duit daripada poket dia masuk dalam tabung, Nabi kata. Kira dia ni dengan sedekah, kaki bagi duit sedekah sungguh. Cukup mudah. Dengan cara hak internetnya, dengan cara donate nak masuk dalam sekolahnya, dengan cara main masjidnya, dengan cara infaknya, dengan cara tengok orang keliling dia, dia bagi lagi kepada orang susah yang duduk dekat dia. Kira dia dengan sedekah ni terangsang sungguh, berasa sungguh. Maka bila Nabi SAW sebut macam tu, Nabi kata orang yang suka sedekah ni, Nabi kata apa? Du'aya min babis sadaqah. Dia akan diseru, dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Abu Bakar bila dengar Nabi SAW macam tu, dia ni mudah tersentuh. Bila dengar Nabi duk bagi saranan, duk bagi semangat macam tu, dia ni berasa macam terajak, terpanggil apa yang Nabi sebut tu. Dia kata kepada Nabi, dia kata bi abi anta wa ummi, dia kata aku bersumpah dengan mak aku, dengan ayah aku, dia kata aku tebus mereka dengan engkau ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ni sumpah sungguh-sungguh. Dia kata demi mak ayah aku, dia kata ya Rasulullah, alama man du'iya min tilkal abwab min darurati
Dia kata demi Allah, dia kata tak ada rugi siapa-siapa yang dipanggil melalui pintu mana-mana pun, dia kata. Pintu Nabi sebut pintu semayang ke, pintu puasa ke, pintu zakat ke, pintu sedekah ke, pintu jihad ke. Apa pintu pun dia kata siapa yang dipanggil melalui pintu tu, kawan tu tidak akan rugi. Tak kira lah pintu mana pun, semayang pun dia buat, puasa pun dia buat, zakat pun dia buat, sedekah pun dia buat, jihad pun dia jihad. Nabi kata Abu Bakar apa? Dia ni kalau dipanggil pintu mana pun, dia tidak akan rugi. Dia tak akan rugi selama-lamanya. Kemudian dia tanya kepada Nabi, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Bila dia sebut macam tu, dia tanya kepada Nabi. Tapi dia kata, aku nak tanya satu je wahai Rasulullah. Adakah tak ada, dia kata, adakah tak ada yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Dia kata adakah tak ada yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuan sebut tadi ni, ada orang panggil pintu solat, pintu semayang, pintu zakat, pintu sedekah, pintu-pintu yang banyak-banyak ni. Dia kata adakah tak ada satu orang yang dia akan dipanggil melalui semua pintu. Semua pintu akan panggil dia. Dia ni orang rajin semayang, pintu semayang pun panggil dia. Dia ni orang selalu sedekah, pintu sedekah pun panggil dia. Dia ni orang selalu jihad, pintu jihad akan panggil dia. Dia ni orang bayar zakat selalu, pintu zakat akan panggil dia. Biasanya tuan-tuan, kita ni salah satu je kita perform. Kita betul-betul nak buat ni salah satu je. Tak kita sedekah banyak, mungkin semayang kita banyak, kita jaga betul hak tu. Hak lain kita kurang-kurang, takat sikit-sikit je. Maka Abu Bakar dia tanya, ada tak orang yang dia akan dipanggil melalui semua pintu? Semua pintu akan panggil dia. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, qala na'am. Nabi kata, ada. Nabi kata ada orang yang nanti di akhirat nanti, ketika mana di akhirat, di syurga nanti, pintu-pintu yang banyak ni Nabi kata akan panggil dia berdasarkan amalan dia. Wa arju an takuna minhum. Nabi kata betul ada macam tu. Dan Nabi kata aku harap wahai Abu Bakar, engkaulah yang akan dipanggil melalui semua pintu-pintu yang aku sebutkan tadi. Tuan-tuan, maksudnya apa? Nabi kata Abu Bakar, hanglah antara orang, ataupun aku berharap hanglah orang yang akan dipanggil melalui semua pintu yang aku sebutkan tadi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada dua hadis yang kita baca ni boleh kita ambil pengajaran apa? Yang pertama tuan-tuan, dalam amalan kita ini, dalam kita nak fokus amalan-amalan yang sunat tuan-tuan, kita mesti mengutamakan yang wajib dulu. Pegang yang wajib, pegang yang utama, kerana yang utama ni lah menjadi punca, menjadi sebab untuk kita nak masuk ke dalam syurga insya-Allah. Bila kita pegang betul semayang kita, bila kita pegang betul zakat kita, bila kita pegang betul segala yang Allah wajib kepada kita, insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurga berdasarkan pintu-pintu yang kita lakukan kebaikan. Yang kedua tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca ni boleh kita ambil pengajaran apa? Yang keduanya ialah kita juga disarankan, digalakkan untuk banyak melakukan amal-amal yang sunat tuan-tuan. Macam mana pun sekali-sekala semayang sunat kita tambah. Macam mana pun sekali-sekala sedekah yang sunat selain daripada zakat kita buat. Macam mana pun sekali-sekala puasa yang sunat, sama ada Isnin Khamihnya, sama ada 3 hari sebulannya, ataupun macam mana pun kita kena korbankan diri kita untuk kita buat. Kerana semua perkara-perkara yang sunat ini dikira ganjaran yang besar, ganjaran yang hebat, ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, jadi insya-Allah
kita akan berpuasa tak lama lagi. Sama-sama kita berazam, mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang kita dimudahkan segala urusan, dan kita akan beribadat dengan begitu banyak dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.